Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali minta maaf ya sahabat, masuk lewat sedikit hari ini seperti yang terpaksa saya maklumkan, kerana tadi ada kecemasan, tiba-tiba dapat kecemasan dan terpaksalah urus kecemasan itu. Alhamdulillah, kecemasan selesai dengan satu penawar hebat dalam homeopati, iaitu Cocculus indicus. Cocculus indicus penawar hebat, penawar polikres, penawar yang kita belajar di dalam kuliah pengenalan ataupun introduction to homeopathy untuk orang awam, untuk mereka yang baru berkenalan, baru mengikuti satu kedua kursus dalam homeopati, yang belum dapat diploma. Sekarang sudah tidak ada diploma dan kita tak boleh belajar lagi diploma. Bolehlah kalau hendak mengetahui sedikit sebanyak dengan menyertai kuliah kelas Introduction to Homeopathy yang sekarang sedang berlangsung, dan pengambilan kedua insya-Allah pertengahan bulan Ogos. Lihatlah di FB kalau ada iklan dari PPHM, yang mana ini kuliah yang bernilai tinggi tetapi bayarannya tersangat rendah. Khusus dan baik, sangat bermanfaat. Ini sangat bermanfaat untuk mereka yang baru dan sudah mengenali homeopati tetapi tidak jauh, tidaklah sehingga mendapat diploma. So kita buka kepada publik insya-Allah untuk memenuhi situasi kita di rumah. Sekarang ni orang duduk di rumah sampai ke tahap tidak tahan berada di rumah. Dulu suka duduk rumah, sekarang ni dah tak tahan, terlalu lama sangat. Sampai cerita-cerita bunuh diri pun ada. Dan ini sangat tidak baik untuk masyarakat. Jadi kita berkuliah di waktu-waktu begini supaya insya-Allah berdapat mengisi masa lapang, masa terluang. Sahabat-sahabat yang berada di rumah, ajaklah kawan-kawan supaya menonton kuliah yang macam hari ni kita free. Dan untuk waktu seperti hari Ahad ni kita ada kuliah yang diberi kepada mereka yang mengikuti kursus secara lebih spesifik. Dan kita akan belajar tidak lama lagi berkaitan dengan Cocculus indicus. Sebab apa? Kuliah ini satu remedi, 1 minggu saja. Nak sampai kepada Cocculus tu lambatlah. Tahun depan lah. Mungkin 2 tahun lagi. Sebab remedi A ada 103 remedi di dalam buku Materia Medica Homeopati. Ini buku yang terbesar setakat ini dalam bahasa Melayu, dari saringan daripada Dr. William Borick. Dapatkan buku ini kalau anda masih belum ada. InsyaAllah sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Kita dapat komen yang banyak. Mereka yang telah membeli, mereka yang lewat-lewat membeli pun bila lihat kandungannya dikata Masya Allah. Dan tak payah lagi bergelut dengan pelbagai istilah dalam buku Dr. William Borick dalam bahasa Inggeris, yang banyak dengan istilah-istilah bukan sahaja bahasa Inggeris, istilah medicalnya, istilah bahasa lama dalam perubatannya, banyak istilah. So dengan ada buku ni insya-Allah ia banyak membantu para pengamal dan membantu juga mereka yang cuba hendak mengenal Materia Medica Homeopati. Insya-Allah. Dan sebelum masuk, tak apa hari ni panjang sikit. Remedi ini remedi yang ada dalam senarai remedi-remedi yang kukuh, bukan remedi rare seperti sebelumnya. Covid, kena cerita sedikit pasal Covid. Covid ni sekarang ni
katanya dah ada pelbagai varian. Pelbagai varian masuk. Dan sekarang ni vaksin yang kita ada, sejauh mana dia boleh menangani kesemua varian baru, kita pun tidak pasti. Mungkin adalah sedikit sebanyak memberi kesan. Dan sebab itu kita teruskan dengan remedi homeopati. Bukan semata-mata untuk menggantikan vaksinasi, tetapi juga menambah lagi sistem imun kita dengan ubat-ubat homeopati yang proven. Sebab homeopati ni berbeza dengan alopati. Ini kita pergi pada falsafah. Bila kita kata berbeza, sebab alopati ni kena tentukan siapa yang mencetuskan virus apa pula sekarang yang berlaku. Yang varian baru ni virus jenis apa. Kalau remedi vaksin yang kita gunakan tidak berkait dengan virus baru, mungkin dia tidak begitu berkesan. Boleh jadi tak berkesan langsung. Sebab varian baru. Tapi homeopati, dia direct pada simptom-simptom yang zahir. Tak kira virus jenis apa, bakteria jenis apa, kalau simptom-simptomnya menepati dengan simptom-simptom pesakit, insya-Allah penyakit itu akan clear. Kalau penyakit yang nak datang pun, insya-Allah kita boleh cegah. Dan itu pentingnya penawar homeopati untuk musim COVID ini. Khususnya yang kita sarankan arsenicum itu banyak sangat simptom-simptom yang berkaitan dengan simptom-simptom COVID. Malah dia ada simptom kesesakan pernafasan. Orang asma pun boleh pakai. Simptom-simptom semua ni apalah dah lagi. Memang banyak. Kita akan pergi pada arsenicum. Mungkin beberapa minggu lagi. Sebab sekarang kita AM. Tak lama ARS. ARS. InsyaAllah akan sampai waktunya. Dan kita akan tahu bahawa remedi arsenicum ini sangat hebat. Jauh lebih lagi. Dan kita jangan keras kepala. Orang setengah ni dia terlalu taksub. Sehingga kita anti-vaksin lah. Kita tak perlu anti-vaksin. Sebab kita cukup penawar, cukup remedi. Kita dapat vaksin, katakan dia ada AV ke, ada unsur-unsur negatif yang mungkin berlaku. Tapi dia ada positif. Kita boleh basuh yang negatif. Kita ada remedi yang boleh kurangkan side effect. Bukan kurangkan saja, boleh matikan side effect. Boleh. Orang percaya tak percaya itu soal dia orang lah. Orang evidence based mungkin tak percaya. Tapi kita dengar orang homeopati ni jangan terlalu rigid. Sebab kita boleh mengguna pakai. Apa yang dibuat oleh orang, apa yang kita ada, kita boleh pakai semua. Sebab apa? Kita ada penawar yang hebat yang boleh lunturkan kesan-kesan buruk daripada vaksinasi ke, daripada COVID ke, kita boleh lakukan itu. So jangan kita terlalu rigid. Ini pesan saya lah, dan ini pegangan saya, konsep saya, supaya kita boleh mengambil kebaikan daripada pelbagai sistem rawatan. Daripada acupuncture ke, daripada herba ke, daripada alopati ke, kita boleh guna pakai selagi ia memberi kebaikan. Kalau ada sedikit keburukan, kita ada remedi untuk basuh. Untuk keluarkan apa-apa yang tidak baik daripada sistem perubatan lain. InsyaAllah. InsyaAllah. So, semoga ini pengenalan yang baiklah. So, hari ini sambung daripada minggu lepas kepada remedi ammonium iodate. Yang banyak pergi pada masalah laryngitis, pharyngitis semua tu. Kita masuk ke remedi masih lagi bawah ammonium. Tetapi kali ini ammonium muriaticum. Ini remedi pada hari ini. Kita sudah maklumkan dalam FB. Ini remedi yang kita akan bicarakan pada hari ini. So, banyak remedi-remedi yang bermula dengan ammonium. Tapi remedi ammonium muriaticum ni seperti ammonium carbonicum. Dia remedi penting dalam homeopati. Ada senarai dalam Clark, ada senarai dalam Allen Skinnock. Yang saya terjemah daripada Allen Skinnock pun ada remedi ini. Dan nanti kita akan sebut juga simptom-simptom yang senaraikan oleh Allen. Dan hari ini kita yang khususnya sebab kita nak align bahasa yang kita gunakan di dalam Materia Medica homeopati dengan bahasa Inggeris yang asal yang digunakan oleh Dr. Borik. Kita nak align. Ini yang kita bawa mereka, especially yang sudah membeli buku-buku ini. Kita boleh align. Kita boleh memahami
apakah istilah-istilah yang digunakan. InsyaAllah. Okey, Ammonium muriaticum. Disebut suatu kedudukan kelemahan yang menghampiri keadaan tifoid. Dihasilkan oleh remedi ini. Boleh faham? Kalau tak faham, rujuk balik bahasa Inggeris. Apa dia kata? A state of prostration. A state of prostration bordering on a typhoid state. Bordering on a typhoid state is produced by this remedy. Satu kedudukan prostrasi yang menyempadani, bordering, menyempadani satu kedudukan typhoid yang dihasilkan oleh remedi. Okey, itu makna dia. Kalau kita nak terjemah secara harfiah. Jadi dia satu kedudukan kelemahan atau prostrasi. Boleh kita, ada masanya kita guna perkataan prostrasi yang mendekati keadaan typhoid. Bordering, menghampiri keadaan typhoid yang dihasilkan oleh remedi ini. Okey, maknanya remedi ini ada simptom kelemahan. Dan seluruh keluaran mukus bertambah dan bertahan. Kenapa bertambah dan bertahan? Apa yang disebut? All mucus secretions are increased and retained. Semua sekresi lendir mucus ada bertambah dan ada yang bertahan. Bertahan tu retain. Maknanya disimpan dalam badan. Secara khusus ia sesuai dengan pesakit jenis gempal dan lembab. Ammonium muriaticum sesuai dengan pesakit jenis gempal yang lembab. Bukan orang kurus macam saya tak boleh guna. Saya pun dulu memang sangat kurus. Tetapi sekarang ni dah besar sedikit. Dah termasuk golongan yang tidak gempal pun tapi berisi. Sebab kita arah ketua memang begitulah kebanyakan orang. Bila makan banyak, duduk rehat banyak, berat badan naik. Secara khusus, ia sesuai dengan pesakit jenis gempal dan lembab yang mempunyai masalah pernafasan. Bila kita makin membesar, nafas makin tercungap, masalah pernafasan. Okey. Bahasa Inggeris disebut person which is apa benda bahasa ni. Kena check balik dari sini. Dia kata adapted to fat and sluggish persons. Okay. Adapted to fat and sluggish patients who have respiratory troubles. Sesuai dengan pesakit jenis gempal, lembab dan ada masalah pernafasan. Okay, ada masalah pernafasan. So, bagus. Ammonium ini boleh guna juga kalau ada masalah pernafasan. Sesuai. Sangat sesuai. Okay, untuk batuk. Cough, disebut coughing ni, batuk yang berkait dengan katar dan penyakit hati. Catarrhs and affections of liver. Okay. Kalau orang tersebut ada masalah katar, ada masalah keradangan dalam bahagian hidung, bahagian kerongkong, ini maknanya katar. Katar, bahasa Melayu katar, bahasa Inggeris pun katar. Kalau kita mengalami batuk, ada katar dan penyakit hati. Affections of liver. Ada jenis-jenis jangkitan pada hati. Boleh pakai. Satu kecenderungan ke arah sirkulasi yang tidak teratur. Okay. Satu kecenderungan. The tendency ke arah circulation. Irregular circulation. Yang tidak regular. Apa ni sistem sirkulasi apa kita sebut? Sistem pengedaran dalam badan itu tidak regular. Tidak biasa. Darah kelihatan seperti keadaan kacau bilau berterusan. Ini terjemahan dalam buku ni. Darah kacau bilau. Dalam bahasa Inggeris dia sebut apa? Blood seems to be in constant turmoil. Berterusan dalam keadaan kacau bilau. Dengan pulsations, berdenyut-denyut dan sebagainya. Okay? So, banyak kumpulan simptom disertai dengan batuk. Simptom sakit ada batuk, ada
Sekresi cecair seperti putih telur yang banyak. Terpaksa terjemah gitu. Bahasa Inggeris dia sebut cough profuse glary secretion. Profuse glary secretion. Sekresi cecair seperti telur putih yang banyak. Putih telur ke telur putih ke, samalah. Putih telur yang banyak. Okey. Ini pengenalan kita cerita pasal pengenalan oleh Dr. W. Boric. Ini sesuai. Satu lagi di sini tulis italic. Profuse glary secretion ni dalam italic. Makna simptom ini simptom penting. Sekresi keluaran cecair seperti putih telur yang banyak. Okey, ada peserta kelas kita ada kelas lain. Tak apalah, teruskan. Boleh tontonlah insya-Allah. Video ni boleh ditonton kemudian. Tempo aggravation. Aggravation terbahagi secara istimewa berdasarkan kawasan tubuh yang dijangkiti. Ini satu kepelikan keganjilan remedi ini berbanding dengan remedi lain. Aggravation, kemelaratan itu dia sangat istimewa kerana dia berdasarkan kepada kawasan tubuh. Okey. Ini maknanya simptom yang jelas pada remedi ini. Justru simptom-simptom kepala dan dada dia melarat waktu pagi.